Nalini anak perempuan Ibrahim, Dr. Kartini Famiza binti Syazali dan Tuan Syafi'i Basha bin Ali Basha. Yang dihormati para ibu bapa, komuniti, anak-anak, pelajar dan semua yang hadir pada hari ini bagi program webinar pemakanan sihat. Program ini akan membicarakan tentang pemakanan sihat bagi membendung masalah obesiti terutamanya di kalangan pelajar sekolah rendah. Program ini juga merupakan program menjaga kesihatan anjuran Pusat Kesihatan Hulu Langat bagi tahun 2022. Pada pagi yang berbahagia ini, pihak Pusat Kesihatan Daerah Hulu Langat telah menjemput 3 orang perunding kesihatan iaitu yang pertama adalah Dr. Nalini anak perempuan Ibrahim, pakar perunding kesihatan daerah Hulu Langat. Kedua, Dr. Kartini Famiza binti Syazali, pegawai kesihatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Encik Syafi'i Basha bin Ali Basha, pakar pemakanan dari Hospital Pantai Hulu Langat. Mereka akan membicarakan berkenaan obesiti dalam kalangan pelajar sekolah rendah di daerah Hulu Langat yang semakin hari semakin meningkat dan kesedaran dalam kalangan mereka tentang bahayanya obesiti ini. Saya akan menyerahkan majlis ini kepada sahabat saya, Encik Muhammad Hafifi. Bersilakan. Okay, terima kasih Encik Nurul. Baiklah, sebelum kami meneruskan program ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang biodata para penceramah kita yang akan menyampaikan perkongsian hebat sebentar lagi. Penceramah yang pertama adalah Encik Syafi'i Basha bin Ali Basha, pakar pemakanan, dan beliau sedang berkhidmat di Hospital Pantai Daerah Hulu Langat. Pengalaman kerja beliau adalah di Hospital Pantai Daerah Hulu Langat dari tahun 2018 hingga kini. Penceramah yang kedua pula adalah Dr. Nalini anak perempuan Ibrahim, pakar perunding kesihatan daerah Hulu Langat. Beliau berkhidmat di Hospital Besar Daerah Hulu Langat. Pengalaman kerja di klinik kesihatan di Hospital Besar Melaka dari tahun 2019 hingga 2020. Hospital Besar Daerah Hulu Langat dari tahun 2020 hingga kini. Dan beliau akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Kepentingan Makanan Seimbang. Penceramah yang ketiga pula adalah Dr. Kartini Famiza binti Syazali. Beliau merupakan pegawai kesihatan grade U41 dan berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai kaunselor. Pengalaman kerja beliau adalah di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur dari tahun 2017 hingga 2020 dan di Kementerian Kesihatan Malaysia dari tahun 2020 hingga kini. Dengan ini tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah kita yang pertama iaitu Tuan Syafi'i Basha bin Ali Basha untuk menyampaikan perkongsian berkaitan dengan pemakanan seimbang. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua yang mendengar webinar kita berkaitan dengan pemakanan yang seimbang. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Fifi dan Puan Nurul atas mengenalkan saya sebagai penceramah pertama untuk hari ini. Saya punya skop lebih kepada menceritakan berkaitan dengan makanan seimbang. Kita semua nak kena tahu dah juga apa tu makanan seimbang sebelum kita boleh kenalkan kepentingan makanan seimbang dan bagaimana nak mengambil makanan seimbang akan disampaikan oleh sahabat panel saya. Saya akan mulakan dengan makanan seimbang. Sejak kebelakang 2-3 dekad kebelakang ni, kita dapat menyaksikan lambakan jenama makanan yang memenuhi pasaran. Pada realitinya memang tidak dapat dinafikan bahawa makanan yang kita nikmati akan membentuk fizikal, mental, waimah, kepribadian seseorang. Sebagaimana yang kita ketahui, makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan manusia yang amat memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan penjagaan kesihatan.
media massa pun sekarang turut berperanan menggalakkan pengambilan makanan seimbang dalam kalangan masyarakat. Kita seharusnya memastikan pengambilan makanan yang seimbang mampu membawa kemaslahatan kepada setiap lapisan masyarakat. Pada realitinya memang tidak dapat dinafikan bahawa pemakanan seimbang mampu menjadi faktor dominan yang merangsang tumbuhseran seseorang itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Bagi membina tubuh badan yang kuat dan kudat tulang empat kerat yang berfungsi dengan sempurna, kita memerlukan zat yang mencukupi. Antara zat yang diperlukan oleh tubuh badan ialah protein, karbohidrat dan kalsium. Berdasarkan petikan hadis yang berbunyi, jagalah masa sihat kamu sebelum datang masa sakit. Ini jelas menyatakan bahawa kesihatan merupakan aset yang paling bernilai dalam hidup. Tubuh badan yang sihat dan minda yang cerdas membolehkan seseorang manusia itu mampu melunaskan amanah yang terpikul di puncak mereka dengan begitu lancar dan sempurna. Jelaslah makanan seimbang amat penting bukan sahaja untuk tumbuhseran fizikal manusia, malah turut menjadi ejen penggerak yang paling efektif bagi memastikan kesejahteraan berkekalan. Untuk mengukuhkan lagi pernyataan yang saya sebut ni, kepentingan pemakanan seimbang yang menunjangi pengembangan mental seseorang. Selain itu, pemakanan yang seimbang boleh mengelakkan perkembangan mental seorang itu terganggu. Kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu terganggu dan mengalami pelbagai kemudaratan. Keadaan ini juga menjadi penyebab kita mudah merasa letih. Sebagai contoh yang boleh dikatakan ialah sekiranya seseorang kekurangan sumber vitamin C dan zat yang penting, mereka akan menghadapi masalah daya ingatan. Hal ini juga menjadikan seseorang itu berfikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sudah terang lagi bersuluh, pemakanan seimbang menjadikan pemikiran manusia lebih stabil dan berdaya tahan, persis organ kata badan sihat, otak cergas. Kita mengakui hakikat bahawa pemakanan seimbang juga dapat membekalkan vitamin yang cukup kepada badan seseorang. Keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan tubuh manusia ini lebih sihat dan cergas. Sebagai contoh, vitamin C amat diperlukan untuk kesihatan kulit. Vitamin ini sangat mustahak untuk tulang dan gigi, untuk pembuluh darah dan menyembuhkan luka. Vitamin C juga membantu dalam proses metabolisme beberapa jenis asid amino dan hormon. Keseimbangan vitamin ini turut mengandungi antioksida dengan membantu badan mengeluarkan kumuhan karsinogenik hasil dari proses metabolisme yang digelar sebagai radikal bebas. Antara pemakanan seimbang yang terdapat dalam piramid makanan ialah buah-buahan, sayur-sayuran dan bijirin. Oleh itu, keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan manusia lebih sihat. Pengambilan makanan seimbang juga dapat mengelakkan seseorang daripada dijangkiti penyakit. Dengan cara ini, seseorang itu tidak mudah dijangkiti penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dapat dielakkan. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Sesungguhnya manusia yang mengamalkan pemakanan seimbang akan sihat sepanjang hayat. Pemakanan seimbang turut dikatakan mampu mengawal kadar obesiti, kegemukan dalam kalangan masyarakat. Yang ni yang kita bincangkan, obesiti di kalangan pelajar sekolah. Salah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang ialah manusia perlulah mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi cukup berkhasiat. Pengawalan pemakanan sebegini menjadikan tubuh seseorang itu tidak terlalu gemuk dan memudahkan mereka untuk menjalankan pelbagai aktiviti, terutamanya aktiviti senaman yang mampu menyihatkan badan. Oleh itu, obesiti diatasi jika seorang itu mempunyai diet pemakanan seimbang dalam hidupnya. Sudah terang lagi bersuluh, makanan seimbang amat penting kepada setiap orang. Oleh itu, kita perlu mengambil makanan yang seimbang agar kesihatan kita terjamin. Jika kita masih ingkar dan tidak mahu berubah, sudah pasti jumlah pesakit penyakit kronik di negara ini akan bertambah. Ketika itu mungkin sudah terlewat untuk kita semua merancang
perkara yang pragmatik ini. Jadi makanan seimbang ni perlu dimulakan daripada peringkat sekolah lagi supaya kita dapat menghasilkan generasi yang sihat di masa hadapan. Berkaitan dengan kepentingan makanan seimbang, bagaimana mengambil makanan seimbang, sahabat panel saya akan teruskan untuk sesi yang kedua. Terima kasih kepada pengurusi. Sekian saya punya berkaitan dengan makanan seimbang. Terima kasih kepada Tuan Syafiee iaitu pakar pemakanan kita di atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi. Sangat banyak input-input yang kita perolehi daripada beliau yang sedikit sebanyak perlu kita amalkan bagi membentuk gaya hidup sihat dan bebas dari masalah obesiti. Termasuklah seawal daripada kanak-kanak lagi. Okey, majlis seterusnya saya serahkan pada Puan Nurul. Silakan Nurul. Oh, maaf. Terima kasih kepada Encik Afifi. Baiklah, seterusnya majlis mempersilakan penceramah kedua kita iaitu Dr. Nalini Anak Perempuan Ibrahim, pakar perunding kesihatan dari daerah Hulu Langat, bagi menyampaikan perkongsian beliau berkaitan dengan kepentingan makanan seimbang. Dipersilakan Doktor. Ya, betul. Dan saya tengah cuba lagi Ya, boleh Doktor.
Ralik kita dengar Dr. Nalini bagi ceramah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nalini di atas perkongsian hebat itu tadi. Apa yang dapat kita perolehi daripada beliau merupakan ilmu yang saya kira sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian untuk mencapai kualiti gaya hidup sihat yang sebenarnya bukan sahaja kepada kita tetapi juga kepada anak-anak kita yang perlu dididik semenjak di bangku sekolah lagi tentang kepentingan makanan yang seimbang ini. Seterusnya, saya mempersilakan penceramah kita yang terakhir iaitu Dr. Kartini Fahmiza binti Syazali untuk menyampaikan ceramah beliau yang akan menyentuh berkenaan bagaimana pengambilan makanan seimbang yang diharapkan akan memberikan banyak perkongsian yang menarik juga kepada kita sebentar lagi. Jadi, tanpa membuang masa, dipersilakan Doktor. Terima kasih Cik Nurul. Terima kasih Dr. Nalini dan Cik Safi dah terangkan kepada kita makanan seimbang dan kepentingan makanan seimbang. Pada petang ini saya akan terangkan bagaimana cara pengambilan makanan seimbang. Pastikan seluruh ahli keluarga kita dalam proses pemakanan yang lebih sihat dan ini akan mengurangkan rasa terpencil dalam proses tersebut. Pastikan pemilihan makanan mestilah tinggi serat dan juga rendah lemak untuk pastikan kanak-kanak akan mengambil makanan yang seimbang. Menggunakan susu yang rendah lemak boleh membantu mengurangkan berat badan kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak makan di atas meja makan dan jangan biarkan mereka makan sambil bermain sebab ini akan membuatkan pemakanan yang diproses waktu makan tak elok untuk penghadaman kanak-kanak. Jenis-jenis makanan utama yang harus diambil oleh kanak-kanak haruslah berkarbohidrat. Karbohidrat merupakan keperluan utama bagi kanak-kanak. Kebiasaannya, kanak-kanak mendapat bekalan karbohidrat melalui gula-gula, jus, buah-buahan, makanan yang diproses dan juga makanan ringan. Pilihan makanan berkarbohidrat yang baik ialah buah-buahan, sayur-sayuran, roti, bijirin, gandum penuh dan lain-lain lagi. Protein juga penting untuk makanan seimbang untuk kanak-kanak. Namun, protein perlu diberi dengan kadar sederhana agar tidak membebankan buah pinggang kanak-kanak. Sumber protein juga yang baik adalah telur, susu, ayam, keju, ikan, daging dan sebagainya. Makanan lain yang seimbang untuk kanak-kanak haruslah ada makanan yang berlemak. Tidak ada keperluan bagi kanak-kanak untuk menikmati hidangan rendah lemak. Lemak adalah komponen terpenting di dalam diet mereka. Masalah hanya akan timbul jika pengambilan makanan berlemak yang tinggi nilai kalorinya. Lemak yang baik untuk membantu pertumbuhan kanak-kanak boleh didapati melalui omega 3, contohnya tuna, sardin, salmon dan kacang. Omega 6 contohnya adalah jagung, avokado dan badam. Keperluan kalori seharian kanak-kanak ikut umur. Walaupun berdepan dengan masalah obesiti, kanak-kanak masih memerlukan kalori yang mencukupi untuk pertumbuhan mereka. Cadangan plan pemakanan sihat untuk kanak-kanak adalah pagi kena bagi kanak-kanak secawan cornflakes, kismis, badam dan susu. Tengah hari pula bagi kanak-kanak makan nasi, ayam, sayuran dan snack pilihan. Pada waktu malam pula, roti pita, filet ikan dan sayuran untuk memastikan kanak-kanak mendapat keperluan makanan yang secukupnya. Boleh sediakan snack berkhasiat untuk mereka nikmati. Di sini ada piramid pemakanan untuk kanak-kanak yang mana kena ambil dalam portion yang sikit, sederhana dan banyak. Dan juga ada contoh-contoh makanan yang baik untuk kanak-kanak ambil. Next slide boleh.
Cara pemakanan, bagaimana membantu kanak-kanak bersenam. Kita kena bawa kanak-kanak untuk mereka bersenam, kurangkan biarkan kanak-kanak menonton TV, biarkan dia orang buat aktiviti seperti bersenam, berbasikal atau berlari, dan pastikan pelajar aktif dalam aktiviti co-curricular. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Kartini Fahmiza di atas perkongsian yang sangat bermakna itu tadi, yang diharapkan akan membantu kita dalam proses mengurus pengambilan makanan dalam misi memudayakan kehidupan yang sihat ini. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan majlis ini dengan acara yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab bersama doktor. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan maupun anak-anak pelajar ada sebarang pertanyaan, bolehlah ajukan kepada doktor-doktor kita ni. Dipersilakan. Saya ada terima satu soalan daripada adik Muhammad Nazmi. Beliau bertanyakan, apakah jenis-jenis makanan yang berkarbohidrat untuk kanak-kanak? Jadi saya rasa mungkin Dr. Kartini boleh menjawab ya? Boleh, sekejap ya. Makanan berkarbohidrat untuk kanak-kanak. Pilihan makanan berkarbohidrat adalah buah-buahan, sayur-sayuran, roti, bijirin, gandum. Yang itu elok untuk kanak-kanak sebab makanan yang saya sebut tadi memang berkarbohidrat dan baik untuk kanak-kanak. Okey. Dekat chat pula kita dapat soalan dari, kalau salah saya minta maaf ya, nama Sini Nanali. Sekiranya kanak-kanak ikut apa yang kawan-kawan lain makan, apa yang puan boleh cadangkan kepada kanak-kanak di luar sana? Saya rasa soalan ini kita boleh tujukan kepada Dr. Nalini. Jasmani. Ya.
Terima kasih Doktor. Saya rasa ada audiens yang ingin bertanya. Zul Badri Amir. Betul ke? Boleh buka mic, Cik? Cik Zubaldri Amir, ada ke? Ada soalan ke? Oh, kalau kita, jap, kita tengok dekat chat mungkin ada. Okey, kita dapat daripada chat. Adakah, oh sekejap ya. Sekejap. Mana kita boleh ketahui berkenaan dengan makanan seimbang? So soalan ni saya rasa boleh ditujukan kepada Encik Safi Basha. Boleh ke Cik? Ya boleh. Boleh ulang boleh soalan tu? Boleh. Cantiklah dalam hutan ni. Okey. Mana kita boleh ketahui bagaimana kita boleh ketahui berkenaan dengan makanan seimbang? Makanan tu seimbang. Macam tu. Soalan dia lah lebih kurang. Bagaimana kita boleh tahu makanan tu makanan seimbang? Sekarang ni kita pun dah di zaman yang moden, semua di hujung jari. Jadi saya sarankan kepada ibu bapa bolehlah print ataupun screenshot piramid makanan Malaysia. Sekarang ni saya rasa dekat laman web rasmi kementerian pun dah ada dah pasal pemakanan seimbang ni. So dekat situ kita pun boleh tengoklah piramid makanan tu. Kita tahu makanan-makanan seimbang yang ada sekarang ni. Sama juga Kementerian Kesihatan pun telah menasihatkan Kementerian Pendidikan supaya pada di peringkat awal lagi, di peringkat sekolah rendah lagi, kita dah pastikan untuk makanan dekat kantin-kantin sekolah mengikut makanan seimbang. Dan kita juga telah buat ketetapan supaya ada beberapa makanan yang tak boleh ada dijual di kantin-kantin sekolah. Antara dia dia dah ada dalam 12 jenis makanan yang tak boleh dijual di sekolah lah, di kantin sekolah, yang Kementerian Kesihatan nasihatkan kepada Kementerian Pendidikan supaya benda ni dibuat lah. Antaranya makanan yang diproses lah, macam nugget, benda-benda yang tu dia tak baik lah untuk kesihatan kanak-kanak, boleh menyebabkan obes jugalah. Makanan yang dijual bersama permainan, ni memang dah tentulah makanan-makanan yang tak ada khasiat ni, macam coklat. Minuman yang dibancur atau ditambah topping macam kita sekarang ni, tapi untuk orang dewasa mungkin sebab bila daripada kanak-kanak ni satu benda yang tak bagus lah. Antara lain dia minuman isotonik, berperisa karbonat, produk konfeksi ais dan aiskrim, makanan ringan, gula-gula dan coklat, teh dan kopi, makanan segera, makanan yang berkrim atau bersalut gula. Ni antara makanan yang tak bagus lah untuk dijual di kantin sekolah. Itulah antara permulaan awal untuk pendidikan awal untuk kanak-kanak supaya mendapat makanan yang seimbang. Kita kena mulakan daripada kantin sekolah lah. Itulah daripada saya. Sekian, terima kasih kepada yang bertanya. Dekat saya pun ada satu soalan. Soalan ni ditujukan kepada Dr. Kartini. Katanya, adakah cara dan makanan yang mungkin yang Dr. terangkan tadi tu boleh diajar kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa? Mungkin maksud dia cara pemakanan untuk anak-anak ni boleh ke orang dewasa sekali aplikasikan benda tu? Maknanya cara pemakanan yang sama.
Boleh terangkan doktor? Okay, terima kasih Cik Afifi di atas soalan berikut. Untuk makanan kanak-kanak dan dewasa sepatutnya rasanya boleh. Memang untuk macam nasi, roti, produk bijirin dan ubi-ubian ni memang kena ambil dalam portion yang banyak sebab memang elok untuk kanak-kanak dan dewasa. Untuk buah-buahan pula pun elok untuk kanak-kanak dan dewasa, kena ambil lebih dalam seharian dalam 2 hidangan. Sayur-sayuran pun sama juga, kena ambil dalam portion yang banyak. Untuk elakkan obesiti di antara kanak-kanak dan dewasa. Makanan lain yang kena ambil dalam jumlah yang sikit, makan macam makanan yang berlemak, minyak, garam dan gula tu kena kurangkan. Tapi untuk makanan yang berlemak, untuk kanak-kanak tu dia tak kisah pun kalau dia nak ambil makanan yang berlemak. Tapi untuk yang dewasa sebolehnya kena kawal sebab tak elok untuk peringkat umur untuk yang dewasa. Itu saja. Terima kasih atas soalan. Untuk soalan lain? Maknanya ada perbezaan lah di antara pemakanan orang dewasa dan kanak-kanak ni, tapi tak banyak lah, sedikit. Sedikit je untuk yang berlemak tu, untuk kanak-kanak tak apa. Untuk dewasa kita kena kurangkan. So mungkin kita ada soalan lagi? Saya rasa mungkin audiens kita dah tak ada soalan. So saya rasa kita boleh teruskan dengan majlis seterusnya. Macam mana? Okey. Okey, majlis akan diteruskan lagi dengan sesi seterusnya iaitu semakan BMI. Jika ada sesiapa yang ingin membuat semakan, bolehlah memberikan detail yang diperlukan oleh pakar kami untuk mendapatkan jumlah bagi berat badan yang ideal untuk anda. Boleh tanya macam ni ke? Sendiri di rumah. Ya. Okey, terima kasih doktor. Mungkin kita punya audiens ni malu-malu nak share BMI diorang. Mungkin. Doktor boleh untuk diorang personal buat kat rumah kan, macam mana cara untuk kita ukur BMI. Ya. Ya. Dia agak sensitif lah berat-berat ni doktor. Dia auto calculate kan doktor? Okey. Semudah itu saja saya rasa.
Boleh tak Dr. Nalini kira untuk saya? Lima dua 160. Okay. Selamatlah. Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung majlis. So, sihat selalu, jom sihatkan diri, moga menjadi amalan setiap hari. Kami daripada pihak Pusat Kesihatan Daerah Hulu Langat mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan penceramah kita yang telah berlapang dada berkongsi ilmu yang bermanfaat kepada kita sebentar tadi. Diharapkan apa yang telah dikongsikan itu akan menjadi pembimbing dan titik permulaan kepada gaya hidup sihat bukan sahaja kepada kita tetapi juga kepada anak-anak kita supaya masalah obesiti di kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah ini dapat diatasi dengan jayanya, insya-Allah. Sebelum kami mengundurkan diri, kami memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan tutur kata dan perbuatan sepanjang majlis ini berjalan. Sesungguhnya perkara yang baik itu daripada Allah dan setiap kekurangan itu adalah dari diri kami sendiri. Jadi kami sudahi majlis ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Payment ambil kat siapa? Terima kasih. John. Kita pun ada link, doktor. Boleh Afifi sharekan kita punya page depan untuk audiens ambil link atau ada nombor telefon kita kat depan tu. Bentar Okey. Okey, kita ada link kita untuk kalau secara personally atau ada nombor phone doktor boleh share ke, ada audience kita nak tanya personally tentang kesihatan? Boleh call klinik ke, call hospital ke, macam mana? Ada email ke boleh share? Oh, mungkin tak perasan kan? Boleh. Baik, doktor. Okay, mungkin Jazvi ada apa-apa kata terakhir dengan Dr. Kartini? Itulah saya mengharapkan supaya kita amalkanlah pemakanan yang seimbang ni. Seimbang dan Untuk generasi yang lebih sihat.
Dan para ibu bapa pun perlu main peranan juga untuk sentiasa tengok kantin, lepas tu di luar-luar pagar sekolah tu ada jual makanan-makanan yang tak sihat tu. Betul. Benda amalan ni dapat dikurangkan lah. Setuju. Itu saja. Tak sempat. Ya. Nak pantau pemakanan anak-anak tu, kadang-kadang kan ibu bapa bekerja jadi tak sempat untuk pantau. So webinar yang macam ni dapat bagi banyak manfaat lah pada kita harapkan dapat bagi banyak manfaat kepada ibu bapa dan anak-anak untuk ambil berat tentang pemakanan seharian. Kadang-kadang kita ni pun tak berapa nak pandai tentang makanan seimbang semua kan. So daripada apa yang doktor-doktor dah sharekan tadi tu, dapatlah memberi manfaat kepada ibu bapa. Diharapkan. Rasa semua dah terjawab dah. Kita dah tahu makanan yang seimbang, yang elok untuk kanak-kanak. Terima kasih doktor. Jadi kita boleh end dulu webinar kita. Baik, Okay, terima kasih. terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.